Okay, hello there viewers. Nice to see you again. Alright, sekarang ni kita bersama sesi bersama penterjemah. Kita sangat bersyukur kerana saudara Hazman Baharum dapat join kita. Ini bukan sesi biasa-biasalah, dan juga moderator utama kita hari ini adalah saudara Izwan. Alright, Izwan. Moderator. Hai. Alright, so ini buku Tao Te Ching. Ini terjemahkan oleh saudara Hazman. So Hazman, nak ada cerita sikit latar belakang terjemahan? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Assalamualaikum kepada warahmatullahi Izwan wabarakatuh. dan Rodi kerana telah menjemput aku untuk bagi sedikit latar belakang terjemahan. Pertama kali aku tahu kewujudan Tao Te Ching ni adalah aku rasa waktu aku dekat sekolah menengah dalam tahun 2007, aku form 3, aku tahu melalui ceramah Anwar Ibrahim. Waktu tu dia baru keluar penjara tau. Lepas tu dia bagi ceramah dan rakaman ceramah dia ada dalam YouTube. So bila aku tengok rakaman ceramah dia, dia akan explain, dia akan poyo lah. Dia kata, oh saya dulu dalam penjara, saya baca Confucius, saya baca Lao Tzu, saya baca itu baca ni kan. So dari situ aku cari dan okay, Lao Tzu yang dimaksudkan buku ni lah, Tao Te Ching. Lepas tu bila masuk ke, seingat aku sejarah 3 tempat, Tao Te Ching ada disebut dalam Tamadun Cina. Dan aku juga dah baca tentang Tao Te Ching ni juga dalam buku Titas waktu tu. Waktu aku sekolah menengah. Lepas tu tapi aku tak pernah baca teks Tao Te Ching tu lagi. Lepas dah dekat UK, aku beli English translation dekat tepi-tepi jalan tu, jual £1, £2. Lepas tu aku beli, aku baca macam apa benda dia nak cakap. Samalah macam aku tak faham dia nak cakap apa. Dan bagi aku benda tu terlalu berfalsafah, terlalu mungkin sama ada aku yang bodoh ataupun penulis tu yang bodoh. First time aku dengar kata orang tuduh penulis bodoh, first time. Lepas tu, so aku nak belajar lagi. Jadi aku pun masuk kelas bahasa Cina. Waktu tu aku ambil private class. Aku pun tak tahu kenapa aku ambil private class, tapi mungkin sebab aku nak lebih laju pada orang lain kot. So dekat cikgu aku tu, aku cakap aku memang minat dengan teks-teks klasik. Kalau boleh, aku nak diajak aku benda-benda tu. So dia pun bagilah hadiah kepada aku Tao Te Ching, lepas tu buku Confucius dan beberapa buku lagi yang dalam bahasa Cina dan ada huraian dalam bahasa Cina dan juga English translation ya. So itu adalah edition yang aku refer lah untuk terjemahan ni. Okay, lepas tu mula-mula aku tak berani nak terjemah buku ni sebab aku tahu susah nak terjemah. Bagi orang yang faham bahasa Cina pun susah. Dia punya bahasa Cina dia adalah bahasa Cina klasik. Jadi hang kena baca huraian dia sekali baru hang boleh faham apa yang dia nak sampaikan. Kalau tidak, hang tak faham. So aku memang tak berani nak start terjemahan buku ni. Sampailah lebih kurang bulan 8, bulan 9 tahun lepas, Kiri kontak aku. Dia kata, boleh tak translate Tao Te Ching? Aku cakap, buku ni susah. Tapi aku boleh try. Cuma aku tak boleh jamin bila siap. Lepas tu aku try. Dan aku tak sangka benda ni boleh siap bulan 1. Bulan 1 hari tu dah siap translation. Kemudian hantar teks ni kepada Prof. Osman. Prof. Osman bagi kata pengantar. Hantar balik kepada Kiri dalam bulan 3 macam tu. Buat editing lebih kurang 2 bulan. Ada 2 orang editor. Orang lain lah yang edit. Lepas tu bulan 5 start printing. So itu macam mana proses terjemahan buku ni. Moderator kita, Izwan, macam mana kau boleh jumpa buku ni? Dan pengaruh orang lain. Tak, sehari sebelum PKP gitu kan, PKP lockdown, sehari orang kata lockdown lah, sehari sebelum lockdown tu kebetulan ada nak beli barang dekat area DBJ, lalu tengok singgah, lalu saya kadang nak singgah nak cari adalah buku-buku yang nak 2-3 biji nak cari, nak tengok 2-3 buah sebab dah ada plan nak cari buku. Masuk, kebetulan Kiri tengah biblio tengah buka packing buku tu, Kiri tunjuk aku nak buku Tao Te Ching. Aku cakap okey, tak boleh tak dulu sebab aku nak buku lain dulu. Aku nak buku lain dulu. Lepas tu aku pilih buku, last tu Kiri bagi, bang tolong baca buku ni dulu. Sebab abang yang pertama juga kat aku. Okey. Tao Te Ching abang baca pertama, aku kata okey tak apa. Aku balik rumah malam tu dengan barang-barang yang aku nak beli tu aku lupa. So aku dapat buku, aku tunggu balik. Kira buka nak tengok apa kandungan Tao lah sebab bosan. Buka start baca daripada first part tu, kita mewajahkan Tao tu. Betul kan saya sebut Tao tu? Ya, betul. Mewajahkan Tao tu, tengok buku ni. Baca ulang 2-3 kali baca perenggan tu. Macam menarik je lah. Bila start baca tu terus setiap bab dah jumpa dah apa yang nak disampaikan Tao. Sebab kebanyakan buku Tao ni
dia bermain dengan bahasa yang jadi menarik sebab dia main dengan permainan bahasa dia. Lepas tu dia menggunakan perumpamaan dan apa kata banyak menggunakan maksud tersirat. Jadi kita baca, kita berfikir dan baru kita mendalami apa yang Lao Tzu nak sampaikan dalam buku Tao ni. Bagi saya lah buku ni menarik sebab dia berkenaan dengan panduan hidup lah. Kalau macam orang kata Sun Tzu ada seni peperangan. Tao dia macam ibarat seni dalam kehidupan. Itu je kesimpulan yang boleh buat daripada buku ni. Okay, so kita sesi yang seterusnya lah. Okay, so apa itu buku Tao Te Ching? Okay, susah nak jawab. Dia ada legenda dia di sebalik buku ni. Lao Tzu, penulis buku ni, menurut legenda, literalnya maksudnya orang alim yang tua, cikgu tua. Ya, Lao tu tua. Tzu tu adalah guru atau orang alim. So, dia adalah seorang librarian dekat library Istana Zhou. Zaman tu dikenali sebagai Chun Chiu, zaman Spring and Autumn period, ketika mana Empire Zhou itu mula berpecah kepada negeri-negeri feudal yang berperang sama sendiri. Tapi Istana Zhou masih ada, cuma dia semakin lama semakin kurang dia punya kuasa dan dia hanya menjadi figurehead emperor sahaja. Alah, macam yang di Pertuan Agong lah, dia tak ada kuasa sangat pun, tapi ada kuasa sultan negeri-negeri. Di Istana Zhou itu, Lao Tzu adalah librarian dan dia menyimpan rekod kerajaan Zhou dari awal penubuhan dia. Maknanya zaman Lao Tzu tu mungkin kerajaan Zhou dah wujud 500 tahun, ya, daripada 1000 sebelum Masihi, lebih kurang. Okey, dan waktu ni kita kena bayangkan kalau kita dekat Malaysia ni, setiap negeri di Malaysia ni bergaduh dan berperang sama sendiri. Dan kita berada di situ. Dan kita librarian dekat Perpustakaan Negara. Okey. Dan sebagai seorang librarian di Perpustakaan Negara dan setiap negeri di Malaysia ni berperang sama sendiri, kita mesti akan dipaksa untuk berfikir apa yang ada di sebalik semua peperangan ni. Kan? Kenapa manusia terlalu tamak? Kenapa manusia nak membunuh, nak berperang? Apa yang dia nak sebenarnya? Kan? Okeylah, negeri yang berperang, negeri A dengan negeri B berperang sebab mungkin negeri A nakkan segala duit yang ada dekat negeri B. Mungkin negeri B pula berperang sebab dia punya raja dia suka-suka nak menyerang negeri A sebab nakkan tanah. Contoh. Jadi semua orang nakkan benda yang lebih. Nakkan duit, nakkan harta, nakkan tanah, nakkan mungkin raja-raja ni nak tambah dia punya bini dan sebagainya. Jadi ini semua adalah bertitik tolak daripada kemahuan, desire, nafsu. Kan? Okey, aku rasa kalau kita nak menyelami minda Lao Tzu, aku tulis juga dalam pengenalan tu, dia cuba nak mencari apakah hukum alam yang paling mendasar sekali. Dalam alam ni apa yang kita nampak ni hanyalah wayang. Tapi di sebalik wayang tu, apa yang sebenar-benarnya berlaku? Apakah realiti yang paling benar di sebalik apa yang kita nampak dalam alam ni? Lao Tzu pun dah tahu dunia ni wayang lah, semua ni politik wayang lah. Dia librarian kat istana lagi kan. Mestilah dia nampak segala wayang ni. So, satu hari kalau mengikut legenda, dia tengah on the way naik lembu. Dia tengah on the way nak keluar dari capital, dari Anyang, capital Zhou. Kemudian orang lain nampak ada guard dekat pintu gerbang tu, dia nampak kata, ni Mamat ni Tok Guru nak keluar dari kota dan mungkin dia tak akan balik lagi. So boleh tak tulis something sebagai nasihat kepada kami? Itu legend macam mana dia tulis buku ni. So dia pun ambil masa tulis jadi buku ni. So dia tadi keluar dia duduk dulu lah. Dia duduk dulu dia lepak dulu, tulis dulu, lepas tu bagi dekat guard tu, lepas tu dia kata okey ambil lah buku ni. Lepas tu dia keluar dan mengikut legenda dia tidak lagi ditemui lepas tu. Jadi dia tulis sebab untuk guard tu je sebenarnya. Untuk guard yang suruh tulis. Kan, untuk guard tu atau mungkin untuk dia kata untuk nasihat orang-orang lain yang selepas ni tak akan jumpa dia lagi. So dia keluar dan dah tak ditemui lepas tu. Kita tak ada cara untuk mengetahui sama ada cerita ni benar ataupun tidak sebab ini Lao Tzu seperti mana Confucius, tokoh-tokoh macam ni selepas beribu-ribu tahun ada banyak legenda yang menyelimuti hidup mereka ni. Itu legenda macam mana buku ni terlahir. Modern scholars ada yang berpendapat bahawa buku ni bukan ditulis oleh Lao Tzu seorang. Boleh jadi Lao Tzu tu tak wujud. Tapi dia ditulis oleh beberapa orang berbeza yang kita pun tak tahu nama dia orang, tapi tulisan-tulisan dia orang dikumpulkan dan dikenali dengan nama Lao Tzu. Sebab kalau perasan, aku cuba juga dalam terjemahan ni untuk tunjukkan benda yang sama dibincangkan tetapi dengan bahasa yang berbeza. Zan, ada penambahan? Man,
Ya. nak tahu apa sebenarnya maksud tahu tu sendiri. Okey. Sebab dalam buku dia kata dalam saya tengok dalam footnote, dia panggil footnote kan. Dia kata la bermaksud tahu bermaksud jalan. Tu saya nak faham apa maksud tahu tu sebenarnya. Yes. Jalan yang macam mana? Tahu. Dia fourth to nombor 4. Tahu. Dalam bahasa Cina, tahu maksudnya jalan. Tapi jalan ada beberapa perkataan berbeza untuk menunjukkan jalan. Yang kalau jalan yang biasanya jalan fizikal itu dipanggil sebagai lu. Ya. Sebab tu karakter pertama ni bunyinya tahu. Tetapi kalau kita tengok translation jalan-jalan yang dalam bahasa Cina kan, kadang ada dekat signboard translation bahasa Cina, dia tak akan guna ni. Dia akan guna karakter lu. Itu maksud jalan fizikal. Tetapi tahu ni maksudnya jalan yang lebih, yang abstrak. Yang ni jalan kehidupan lah. Okay. So, faham. dia semua huruf Cina, dia terdiri daripada gabungan yang kita panggil sebagai radikal. Okay, radikal ni maksudnya ada bahagian-bahagian dia. So, perkataan tahu ni, perkataan pertama ni, dia adalah gabungan antara bahagian yang di tengah ni, yang bermaksud kepala, show, maksud kepala, dengan yang di tepi ni, yang bermaksud berjalan. Kepala yang berjalan. Okay. So, kepala yang berjalan memberi maksud jalan. Itu juga membawa maksud jalan yang abstrak selain daripada jalan yang fizikal. Ya. Dia perkataan ni juga boleh digunakan untuk jalan yang fizikal, tetapi dalam buku ni dia membawa maksud jalan yang abstrak. Okey. So, kalau perkataan ni bila dia masuk ke bahasa lain, contoh bila dia masuk ke bahasa Jepun, ya, dia juga membawa maksud jalan sebagai cara membuat sesuatu. Contoh, karate do. Do itu adalah ini, tahu. Ya, bila masuk ke Jepun bunyi dia jadi do. Okey. Nah, so itu sedikit trivia pasal perkataan ni. Okey, jadi maksud literal dia ialah tahu. Tahu jalan, te dekat sini maksudnya keunggulan ataupun virtue. Kemudian jing ni maksudnya penulisan ataupun hasil karya, risalah. Sebab tu aku translate sebagai risalah. Risalah berkenaan tahu dan keunggulannya. Itulah. Untuk menjawab soalan tu. Soalan yang ketiga, apakah pendapat penterjemah akan buku ini dan kenapa ia masih relevan pada masa kini? Dia masih relevan pada masa kini disebabkan soalan-soalan yang ataupun pendapat-pendapat yang dia utarakan adalah percubaan untuk menggarap the transcendent, benda yang paling ultimate di sebalik segala kewujudan di depan mata. Ya. Dia juga membuka jalan kepada satu logik Asia Timur yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan bagaimana contradiction boleh membawa kepada boleh memberikan idea yang baru. Kalau dalam logik Aristotle, contradiction adalah benda yang tidak boleh di-entertain lah, tidak boleh dimaafkan. Sebab contradiction mesti akan ada benda yang salah. Tapi kalau dalam Tao Te Ching, ada banyak tempat yang dia meraihkan contradiction. Okay. Dan contradiction akan memberi makna kepada sesuatu kewujudan ataupun fungsi. Contohnya dekat satu chapter nombor 11, manfaat daripada ketiadaan sesuatu. Ini adalah chapter yang menarik pasal contradiction. Dia kata setiap benda yang wujud hanya akan bermanfaat dengan ketidakwujudan yang ada pada benda tu. Setiap benda yang wujud hanya akan bermanfaat dengan kekosongan yang ada pada benda tu. Contohnya, satu balang yang dibuat daripada tanah liat. Balang tu hanya akan berguna bila ada ruang kosong dalam balang tu. Satu roda hanya akan berguna bila ada ruang kosong dekat tengah dia, sebab baru dia boleh digabungkan dan dijadikan roda. Oh, itu maksudnya. So, aku baca cepat tu. Okay. So itu adalah satu benda yang meraihkan contradiction. Ada lagi beberapa part yang lain yang meraihkan contradiction. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan mesej politik ada banyak dalam buku ni. Ya. Aku juga rasa buku ni adalah satu kritikan kepada politician zaman dia juga. Yang juga kritikan kepada politician zaman kita ni, ya. Yang COVID dah setahun pun masih tak tahu nak buat apa. Dalam bab pertama, apabila diceritakan Tao Ke Tao, Chang Tao,
明个明非常明，无明天地皆是，有明万物皆木. Okey, tau yang mampu dilalui bukanlah tau yang abadi. Nama yang mampu dinamakan bukanlah nama yang abadi. Ini adalah satu benda yang sangat esoterik dan transcendent. Dia mula dengan pencarian sesuatu yang abadi, yang ultimate. Jadi setiap benda yang ultimate tidak boleh ada nama. Kalau dia ada nama, bermaksud dia ada limit. Kewujudan yang abadi tidak boleh diketahui. Kalau dia boleh diketahui, maknanya dia ada limit. Okey. Kemudian dekat line yang ketiga, permulaan langit dan bumi, tianti je. Permulaan langit dan bumi itu benda yang tidak bernama. Kemudian apabila ada nama, maknanya segala sesuatu mula wujud. Yang ini selepas wujud langit dan bumi, setiap benda dia mula wujud apabila ada pembezaan antara setiap yang wujud dengan nama, proses penamaan. Kan dalam Al-Baqarah kan wa'allama adama asma'a kullaha kan? Apabila Tuhan mengajarkan Adam nama-nama setiap benda, jadi konsep bagi setiap benda mula wujud dengan adanya nama. Tetapi setiap benda itu limited, ya, sebab setiap benda itu wujud dalam konteks langit dan bumi. Tapi yang origin langit dan bumi itu ialah benda yang tiada nama, yang tidak boleh diketahui. Itu yang disebabkan limitation of human language, Lao Tzu menggunakan perkataan tau. Okey, so itu ialah bagi aku dari sudut esoterik, dari sudut tasawuf, sebagai contoh metafizik, tau berkongsi banyak sekali dengan bagaimana orang Islam, Yahudi dan Kristian memahami konsep Tuhan pada peringkat metafizik. Ya. Tetapi kita tak boleh tergesa-gesa menyamakan konsep tau dengan konsep Tuhan Abrahamik. Sebab kita kena hargai juga apakah konteks budaya benda ni lahir. Okey, ada banyak yang nasihat kepada pemimpin dan kritikan keras kepada pemimpin. Contoh apabila dia kata yang jelapang sudah kosong, rakyat sedang lapar, tapi pemimpin sedang bermewah-mewah. Samalah macam sekarang semua orang. Saya suka quote tu sebenarnya. Istana dijaga rapi, tetapi sawah-sawah ditumbuhi lalang. Lebih kurang macam tu lah dia Menteri sampai 70 Lepas orang. tu jelapang makin susut. Penguasa gelap memakai yang mewah-mewah. Itu memang maksud tu memang sangat dalam sebenarnya untuk tengok kepimpinan pada hari ni. Ya. Pak tu memang kut ni memang betul makan dalam. Ya. Nampak macam dia adalah orang tua yang bitter dengan kehidupan. Itu saya cakap masa bila saya baca buku Tau ni, dia memang bermain dengan kata-kata, bermain dengan perumpamaan. Jadi kita sebagai pembaca yang kena memahami apa yang maksud yang nak disampaikan tu. Ya. Kita kena banyak berfikirlah baca buku ni, memang kena macam ni untuk masuk macam ni. Kena banyak memahami, kena banyak rujukan. Tak boleh speed reading lah. Luante bab 38, wacana perihal kemuliaan. Dia cuba ceritakan muka surat 56, bila hilangnya tau, maka yang akan muncul ialah kemuliaan. Selepas hilangnya yang akan muncul ialah yi. Kemudian yang akan muncul ialah li. Maknanya selepas hilang tau, datanglah kemuliaan. Apabila tiada pemerintah ataupun masyarakat yang mengikut tau, yang ada ialah pemerintah yang menjaga kemuliaan. Kemuliaan dekat sini, aku rasa kita boleh approximate dengan konsep ihsan dalam Islam. Ya, keadilan dilakukan, tetapi ada yang lebih daripada keadilan lagi. Okey, tapi selepas hilangnya kemuliaan, sifat yang ada ialah sifat kemanusiaan, iaitu yi. Kemudian bila sifat kemanusiaan hilang, datanglah keadilan. Okey, dekat sini, keadilan tu maksudnya mengikut rule. Maksudnya dia dah hilang sifat kemuliaan. Sebab yang wujud hanyalah mengikut rule. Kan? Okey, so itu ialah urutan kehilangan tau daripada satu-satu masyarakat. Dekat bahagian lain pula, ada diceritakan bahawasanya apabila banyaknya undang-undang, itu bermaksud kemuliaan sudah hilang. Kan? Ada satu part tu. Yes. Itu maksudnya apabila banyaknya SOP, itu memang boleh dikaitkan betul-betul. Teruskan. SOP. Itu bermaksud cacam berbah lah pemerintahan. Cacam berbah lah. Banyak sangat SOP dan SOP pun sendiri pun cacam berbah. Kan?
Sebab aku malah nak cari ada bahagian lagi yang dia kata macam pemerintah yang bagus yang mengikut Tao, dia tak perlu untuk menggunakan undang-undang. Sebab semua rakyat sudah pun mengikut Tao. Kan? Libertarian suka quote benda ni. Part ni. Sebab ada banyak buku yang terbit dekat barat yang mengatakan tengok Lao Tzu sudah membawa idea libertarian. Dia kata kerajaan tak perlu guna banyak undang-undang untuk kontrol masyarakat. Tetapi aku rasa itu salah faham. Ya. Dulu aku pun terikut juga. Tapi sekarang aku rasa itu salah faham sebab orang barat bila dia baca karya timur, dia akan banyak gunakan kerangka barat untuk faham karya timur. Itu satu masalah. Ya. Ada satu translation daripada ni translation English yang awal ya, Paul Keres tahun 1920-an. Yang dia kata Tao ni boleh disamakan dengan logos dalam Greek. Masalahnya logos adalah basic bagi logik. Logik takkan bergerak kalau tidak ada penamaan, tidak ada istilah, pengistilahan, ya. Tidak ada bahasa. Tetapi Tao itu sendiri tidak boleh dibahasakan. Tak boleh bahasa. Kan? Tao sendiri tak boleh digambarkan. Tak boleh digambarkan. Ya? So maknanya tidak boleh menggunakan kerangka logik Aristotle untuk memahami Tao. Walaupun ada bahagian yang logik Aristotle boleh menyumbang dalam pemahaman wacana ni. Okey. The last one lah. Anything yang pengajaran kegemaran daripada buku ini? Bukan aku sudah share banyak. Okay. Anything personally want to share? Ya, pengajaran kegemaran daripada buku ni ada banyak quote yang aku suka daripada buku ni sebab dia quote yang pendek dan sedap. Ce pu je shang pu je ping yang bab 71 bila dia bercerita pasal sakit berkaitan dengan pengetahuan. Ini boleh dikaitkan dengan Socrates. Tetapi aku rasa ini sangat penting. Apatah lagi hari ini kita bukan setakat berperang dengan COVID-19 tapi kita juga berperang dengan kebodohan berkait COVID-19. Contoh anti-vaxxers. Kalau aku translate tu sebagai kalau orang tu tahu kata dia tak tahu, itulah yang terbaik. Ya. Kalau dia tidak mengetahui tetapi dia rasa dia tahu, maka itu penyakit. Yes. Kan? Kalau kita menganggap penyakit itu sebagai penyakit, barulah kita boleh sembuh. Kalau tidak, kita pun tak tahu kita sakit apa. Kan? Contoh macam ada sebahagian orang dia tak nak pergi hospital sebab dia kata dia tak nak buat check up sebab dia kata dia dah sihat. Tapi kalau check up nanti dia tahu dia sakit. So lebih baik dia tak tahu dia sakit. Faham tak? Pernah jumpa orang macam ni? Pernah. Dia kata lebih baik jangan pergi hospital sebab aku tak rasa aku sakit. Jadi, kalau pergi hospital nanti aku tahu aku sakit. So, macam kita boleh relate dengan situasi sekarang ya. Aku tak perlu swab, kalau swab aku positif. Itu je. Betul lah. Kalau buat swab test aku positif kan. Aku positif itu je. Right. Betul lah kata Izwan makin hangat. Okay. Jadi kalau kau baca buku ni memang ada kalau perbincangan semua yang baca memang hangat. Memang buku ni kita boleh sebab dia menyindir pedas kadang-kadang buku. Aku minta maaf. Niat asalnya video ni short and simple kan. Aku minta maaf. Shengren Puping. Okay, sama-sama Izzat. Kadang-kadang sindiran tu patah balik kat kita ni. Bila aku baca ni memang sindiran tu patah balik kat kita. Kalau macam tu aku tak nak baca. Aku baca Hati aku tahu. Sindiran macam kita hidup macam tu, kita macam kita tamak, kita nak benda tu, kita tak macam dia macam hawa nafsu dia sentuh ke pasal hawa nafsu manusia ni dia macam seumpama tu tak boleh tamat dalam hidup, kena selalu bersedekah bagi kita reflect balik. Aku pun tak pernah buat benda macam tu tapi benda ni dah diperkenalkan betul boleh menyampaikan benda tu. Makan dalam macam aku cakap betul ayat-ayat apa ayat-ayat ni memang makan dalam. Tambah-tambah yang aku paling suka bab dia kritik pemimpin tu memang makan dalam betul bila kita relate dengan situasi yang hari ni sebab ada dua quote dia relate pasal pemimpin tu. Memang bila baca pemimpin tu kau boleh gelak, kau boleh fikir balik memang betul. Memang benda yang dulu jadi balik pada hari ni. Ya, betul. Dia manusia yang mabuk kuasa ni tak kira zaman. Setiap zaman ada. Sheng Ren, guru agung. Aku translate sebagai guru agung. Sheng Ren secara literal translation maksudnya orang yang suci. Orang yang kudus. Tapi macam mana aku nak translate orang yang kudus, so aku letak guru agung. Guru agung membawa maksud kepada orang yang mengikut Tao. Ya. Dia tak ada penyakit ini, maknanya penyakit pala Tao.
Dia tak ada penyakit ni kerana dia menganggap penyakit ini sebagai penyakit. Dia tahu ini penyakit, ya. Jadi disebabkan dia tahu itu penyakit, dia akan mencari ubat. Jadi dia tidak mengidap penyakit itu. Samalah macam apa? Public sanitation tu. Yes, exactly. Aku dah tahan dari tadi, kau tahu tak? Public sanitation. Lepas tu bila doktor pakar cakap, no, kau tak perlu buat macam ni. Ini pembaziran. Set Paul dia pula kata, oh, ni doktor pakar salah. Itulah. Aku So, YouTube ban aku yeah, that's the thing. I mean, sebab itu Syed Hussein Alatas ada perkataan jadung kan. Jahat, bodoh, sombong. Kalau kau sombong seorang-seorang tak apa, tapi kau jahat sekali, habis. Orang lain semua akan terkena. buat benda salah, pakar nasihat benda tu salah. Lepas tu dia nasihatkan pakar dengan nasihat yang salah. Oh, maaf lah. Itu aku pun panas. Aku pun panas. So siap keluar statement dengan letterhead kementerian tu. Itulah. Tu aku kata penyakit yang paling bahaya ialah penyakit yang bodoh sombong. Itu aku tadi baru baca. Bahaya. Kan? Oh, panas tu, panas. Okeylah, ini bukan kritikan kepada kerajaan. Bukan maksudnya kita membangkang kerajaan, tapi tolong jangan benda-benda bodoh lah. Refleksi buku. Okay, Tapi kadang-kadang tindakan kerajaan tu yang menunjukkan kerajaan tu macam tak fikir tindak. yang baik Bagi dipuji apa? tapi yang bodoh Kadang-kadang dikritik. Ya. tindakan setengah tindakan tu, kita dalam kerajaan tu ada berpuluh-puluh pakar, tapi Tak yang mendengar. tak berkaitan juga dipakai. Ya. Yalah, Ya. sebenarnya anak muridku pun sama juga kot. Aku cikgu. So anak muridku yang mana buat perangai bodoh sombong, sangat susah. Dah lah bodoh. Lepas tu bila orang nak tegur, dia sombong. Jadi dia tak mau terima. So it goes here lah. Lauzi dah sebut dah dulu kan. Bodoh sombong ni susah. Happens to Memang susah nak all ajar. age. Memang bodoh sombong memang susah nak ajar dah. Bukan kritikan pada Ya. kerajaan tapi kritikan pada sifat manusia. Ya. Betul sebab manusia. Betul. Okay dah, wrap up. So any last note from Baik. Man? Any last note to the viewers? Ya, last note aku rasa buku ni perlu dibincangkan dan diwacanakan lagi, sebab banyak pengajaran dalam buku ni yang dia timeless, dia merentas masa. Dia boleh, bahkan dia bukan setakat berbincang tentang politik macam yang kita bincang tadi, tetapi dia juga berbincang tentang benda-benda yang lebih spiritual. Toshihiko Izutsu yang ahli falsafah yang banyak menulis pasal Quran dan sebagainya tu, dia kata dia hanya memahami Zen Buddhisme Jepun, Zen, selepas dia mendalami Islam. Ya. Aku lebih menghargai tradisi esoterik, tradisi tasawuf dalam Islam selepas aku baca buku ni. Kan? So cross breeding of tradition tu aku rasa boleh dibuat macam yang Osman Bakar cakap dalam Kata Pengantar, menghargai tradisi antara satu sama lain. Itu satu benda yang long overdue lah dekat Malaysia. Kita punya interreligious dialogue hanya sekadar benda-benda permukaan kalau ada di Malaysia. Kita akan kata kalau Islam dia akan kata Islam ini rukun-rukunnya, ini rukun iman, ini yang kami boleh buat, ni kami tak boleh buat, tak boleh makan babi dan sebagainya. Yang lain pula ini basic tenets, ini yang dia boleh buat, dia tak boleh buat. Tetapi setiap tu tidak pergi ke tradisi falsafah yang lebih dalam, yang aku rasa yang boleh memberikan makna yang lebih bermanfaat untuk setiap penganut agama masing-masing. Of course benda tu menuntut kepada kesabaran yang lebih tinggi, tetapi kita boleh buat. Bukan tak boleh buat. Long overdue, yes, you're correct. Okay, Izwan, any last note before wrap up? Sebagai pembaca lah, bagi aku buku ni aku cadangkan baca supaya bukan untuk kita faham dari sudut pandangan kalau tahun ni nak kata agama ke ataupun falsafah, tapi dari sudut pandangan lain daripada salin kita. Sebab buku ni banyak pengajaran dia, banyak pengajaran, banyak boleh mendidik kita sebab dia meliputi daripada aspek ketuhanan, aspek hubungan manusia dengan manusia, aspek hubungan manusia dengan alam. Motif dia untuk kesempurnaan hidup dan keseimbangan dalam hidup. Bacalah. Baca. Aku jangan cakap baca. Orang kata memang dicadangkan baca. Okay lah, ikra' lah, bacalah. Kan.
supaya kita lebih memahami, lebih mendalami. Dari sudut pandangan kita dah tahu. Okay. Cuba tengok, bandingkan dari sudut pandangan lain. Kepelbagaian tu. Okay. Terima kasih banyak pada dua orang sahabat kita, moderator dan penulis, Saudara Izzuan dan Saudara Hazman. Pada viewers, sila dapatkan buku ini. Link saya akan letak di description di bawah nanti. Anda boleh dapat ataupun boleh cari di Bibli Press di Shopee lah. Alright. Saya Alhamdulillah berjaya dapatkan dah. Petang tadi baru sampai. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama masih. Terima kasih. Semua. Alright, viewers, please comment, share, like and subscribe. And thank you for watching. Bye. Bye.